Setapak Kuala Lumpur. Di sebalik kota metropolitan ini, masih ada insan yang perlukan bantuan. Kru bersamamu bertandang ke rumah asnaf ini bagi menyelami kisah mereka. Muhammad Mus Hanafi Muslim, 42 tahun, diuji dengan anggota badan yang tidak sempurna. Sejak lahir, Hanafi tidak merasai kehidupan seperti insan normal yang lain. Keadaan kaki dan tangan yang bengkok membuatkan pergerakan Hanafi terbatas. Long ni dia semenjak dari lahir. Dia memang cacat dari lahir dan dia memang cacat kategori ketidakupayaan. Memang fizikal dia macam itulah. Kalau tak bertongkat, tak berkursi roda, cara dia berjalan, dia merangkak sajalah ataupun merayap tu kan, guna tangan dengan lutut dia itulah. Lebih 4 dekad Hanafi diuji. Kesempitan wang membuatkan dia tidak pernah mendapatkan rawatan pakar. Hanya rawatan tradisional yang menjadi ikhtiar buat Hanafi. Jika dahulu dia perlu mengengsot ataupun merangkak, namun kini sudah banyak perubahan yang berlaku dalam dirinya. Ada pengamal perbuatan tradisional tu, dia dari orang lelaki daripada Indonesia tu, dia datang, dia urut abang ni, so bila dia beberapa kali urut tu, dia ada perubahan lah pada dia punya pergerakan badan dia tu, kaki dia tu, so dia boleh berjalan lah, dia gunakan tongkat. Sekarang ni dia tak merangkak lah macam dulu, merayap macam dulu. Apa-apa berlaku pun dia kena gunakan tongkat. Hari ini kru bersamamu tiba di rumah keluarga Hanafi. Dia tinggal bersama ibu, Hamidah Hamid, 65 tahun dan adiknya Muzira Muslim, 39 tahun. Mereka juga turut diduga dengan pelbagai penyakit. Macam saya ada OAB lah, overactive bladder. Ini buat ganggu sikitlah punyi kencing ni untuk bergerak kat luar tu susah sikitlah. Mak ni dalam 2-3 tahun ni lah dia dapat katarak. Tahun lepas baru buat operate lah, pembedah mata. Baru lagi untuk paling last mata kiri itulah bulan 12. Masalah pundi kencing yang dihadapi Muzira mungkin perkara biasa. Namun penyakitnya ini banyak memberi kesan kepada kehidupan hariannya. Muzira akan kerap kali berulang-alik ke tandas kerana mengalami masalah air kencing berlebihan. Efek lah pergerakan saya tak boleh nak keluar sentiasa kan. So sosial saya dengan orang luar susah sikit. Saya banyak ke tandas lah. Dia dulu dalam siang tu mula-mula dapat tengok 8 kali sehari untuk pagi. Kalau malam tu 4 kali. So kalau yang malam tu dah tak larat tu, itu yang menceceh sikit lah. Dia ada yang baru AAB ni pun ada siatitis kat bunyi kencing, itu susah sikit. Muzira buntu. Tanah yang didiami mereka ini akan digunakan untuk pembangunan. Dengan keadaan Hanafi yang kurang upaya, ibunya yang uzur, ditambah pula keadaan dirinya yang tidak mampu bekerja lebih masa, membuatkan dirinya dibelenggu masalah. Membuatkan saya risau sekarang ni apabila rumah saya yang sekarang saya diam ini akan diambil alih oleh pihak kolej swasta, beri bagi
masa untuk kita orang pindah 18 bulan. Masa berjalan tu, bergerak tu buatkan kita orang makin lama makin dekat dah, makin risaulah. Dengan keadaan abang dengan mak lagi dah makin uzur. So kita fikirlah kita orang nak duduk kat mana lepas ni. Rumah saya yang sekarang saya diam ini akan diambil alih oleh pihak kolej swasta. Beri bagi masa untuk kita orang pindah 18 bulan. Masa berjalan tu, bergerak tu buatkan kita orang makin lama makin dekat dah, makin risaulah. Dengan keadaan abang dengan mak lagi dah makin uzur. Sejak penglihatan ibunya kabur akibat katarak mata, hanya Muzira yang mampu bekerja bagi menampung perbelanjaan keluarga. Kerana penyakitnya, dia terpaksa memilih pekerjaan sambilan. Jika kesihatan mengizinkan, setiap pagi Muzira akan bekerja di warung roti canai berdekatan dengan rumahnya. Kerjaan untuk sambil saja buat kerja sambil lah. Sebab saya pun tak boleh nak ada masalah OAB ni, dia tak tentu sangat kan, kencing kan. So pekerjaan biasa je, kerja kedai makan, ambil yang masa yang tak lama lah. Pekerjaan Muzira tidak mendapat upah yang banyak. Ada kalanya, mereka terpaksa mengikat perut jika perbelanjaan pada bulan itu tidak mencukupi. Mujurlah keluarga ini turut menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM300 dan bantuan Baitumal RM700. Buat masa ni, Alhamdulillah lah, kita orang belajarlah berjimat-jimat. Kalau nak ikutkan, kalau saya buat kerja part time ni, gaji dia tak seberapa sangat lah untuk nampung keperluan kita orang. Tapi dapatlah, sebab abang ni ada menerima sumbang bantuan daripada JKM dan mak daripada Baitumal. So dari situlah sumber untuk menampung perbelanjaan kita orang 3 beranak ni. Selesai bekerja pada 11 pagi, Muzira akan pulang untuk menguruskan kerja-kerja di rumah. Sejak ibunya menjalani pembedahan tahun lalu, Muzira perlu memberikan lebih perhatian kepadanya. Ibunya sering tersadung dan terjatuh kerana penglihatannya yang kabur. Waktu mak lepas operate ni, dia kena ubat titis. So susah sikit nak jauh daripada mak lah. Dia ambil masa sebulan berbantang tu, tu susah sikit lah kalau lepas operate tu. Saya nak kena dekat dengan mak pun kena kena dekat dengan abang. So kita orang ni macam 3 serangkai, saling bantu. Waktu mula-mula memang susah sikit lah sebab nak kena ulang alik kan. Tapi sekarang senang sikit lah sebab dah habis pantang mak ni. Bolehlah tinggalkan mak dengan abang kat rumah tu. Senang sikit lah. Hampir 2 tahun mengalami masalah katarak mata, akhirnya Hamidah menjalani pembedahan pada Disember lalu. Sedikit demi sedikit, penglihatannya semakin pulih. Mujurlah kos rawatan dan ubat-ubatan ditanggung sepenuhnya oleh pihak Baitumal. Untuk katarak ni, kalau selepas buat pembedahan katarak ni, dia memang ada pantang dia kan. Dia tak boleh nak buat aktiviti gardening tu, tunduk tu, dia tak boleh nak buat kerja berat-berat. Nak ikutkan masak pun tak boleh. So sekarang dah lepas pantang, pantang lah. Cuma mata kiri tu dia ada problem sikit lah.
Setiap insan pasti mendambakan tubuh badan yang sempurna. Begitu juga dengan Hanafi. Dia ingin menjalani hari-harinya seperti insan yang lain. Ada kalanya, emosi Hanafi terganggu dan sering memberontak. Namun hari demi hari, Hanafi akur dan mula menerima takdir ini. Dulu dengan sekarang, dulu dia banyak rebel lah. Sekarang ni dia dah kurang, dia dah banyak. Dia terbuka minda dia, dia nak bercampur dengan orang, dia boleh terima orang luar. Kalau dulu crowded, dia tak suka. Kalau ramai-ramai orang, dia cepat rimas. Sekarang dia, bila kita nak apa-apa tu dia respon dia okey, dia boleh bagi responnya positif. Bergerak tu kita tak risau sangat. Kalau dulu dia banyak jatuh-jatuh, so kita risau jugalah. Biarpun keadaan Hanafi sebegini sejak dilahirkan, dia sama sekali tidak pernah berputus asa. Selagi kudrat di kandung badan, pasti Hanafi akan cuba yang termampu. Kebiasaannya, dia akan membuat rawatan fisio di rumah untuk meregangkan otot-otot kakinya. Selain daripada buat urutan tradisional ni, dia adalah buat fisioterapi. Rawatan fisioterapi ni untuk senaman tangan, senaman kaki, untuk bagi dia punya otot-otot tu kuat lah. Untuk dia lebih dia senang nak berjalan, bergerak. Tapi apabila nak buat aktiviti ni lah, fisioterapi ni, kita kena bantu dia jugalah. Dia tak boleh buat seorang-seorang. Sebab keadaan fizikal badan dia besar sikit kan. Gundah di hati siapa yang tahu. Bagaimana nasib Hanafi suatu hari nanti sering berlegar di fikiran Muzira. Tambahan pula, rumah ini perlu dikosongkan dalam tempoh 16 bulan. Cabaran dia, sebab kita orang pun dah umur pun dah masuk 40 kan, okey lah. Dah zaman sekolahan tu dah lepas, kesusahan tu dah lepas. Adik-beradik pun ada yang dah kahwin, tapi cuma nak yang akan datang lah ni. Sebab makin lama makin tua kan. So nak yang akan datang, cuma orang mungkin banyak risau lah sebab siapa nak jaga abang kalau kita orang tak ada kan. Itu susah dia. Pengerusi Ahli Jawatan Kuasa Bertindak Kampung Setiajaya, Nur Syamdin bersama Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia, Datuk Haji Maidin Kadir Shah dan Wakil MIC Cawangan Batu Cave, Dr. S. Gunalan Supiah hadir memberikan bantuan. Isu tanah setempat ni, dulu kita duduk di sini lebih kurang daripada tahun 1973 dan kita telah mendapat notis daripada Takulis untuk mengosong tanah ni yang mengatakan bahawa tanah ni tanah dia jadinya, dan kita telah dibawa ke mahkamah, dan pada 19 Disember kita telah mendapat satu judgement ataupun keputusan mengatakan kita kalah dan juga kita diberi masa lebih kurang 18 bulan, maksudnya setahun setengah untuk pindah di tanah ni. Untuk permulaan, kita bersama Takulis menjanjikan bahawa kita dapat rumah seluas 950 kaki persegi setiap penama, tetapi the next meeting selepas tu kita hanya dibagi dengan pampasan sebanyak 30,000. Memang tak mampu. Ke mana dia orang nak pergi? Majoriti yang duduk di Kampung Setiajaya ni B40. Kesusahan tu dah lepas. Adik-beradik pun ada yang dah kahwin, tapi cuma nak yang akan datang lah ni. Sebab makin lama makin tua kan. So nak yang akan datang, cuma orang mungkin banyak risau lah sebab siapa nak jaga abang kalau kita orang tak ada kan. Seribu harapan tersemat di hati keluarga asnaf ini agar nasib mereka terbela.
Isu tanah yang didiami mereka sering bermain di fikiran. Hanya tinggal harapan agar ada insan yang bertanggungjawab mampu menghulurkan bantuan. Doa sentiasa meniti di bibir mereka. Harapan pada masa akan datang untuk rumah, kita orang haraplah ada rumah gantilah untuk kita orang berlindung. Dan harapan yang lagi satu untuk saya sihat sikit, lebih sedikitlah untuk saya pula yang mengambil alih lah tugas mak. Mak sekarang makin uzur dan makin lemah kan. So saya haraplah keluarlah daripada belenggu masalah ni kan. Paling penting tu rumah untuk kita orang berlindung lah. Itu paling penting lah. Mendengar rintihan nasib Muzira sekeluarga, Wakil Syarikat Faiza Senyam Berhad hadir menghulurkan bantuan dan sokongan buat mereka. Selain menyelami perjalanan hidup keluarga Asnaf ini, Pengurus Pemasaran Cawangan Tengah Yusof Muhammad Puat dan Eksekutif Pemasaran Promosi Fazli Zamani hadir menghulurkan sumbangan wang tunai. Turut dibawa barangan asas dan keperluan seperti beras, kicap dan rempah ratus keluaran syarikat Faiza. Di samping itu ada sedikit sumbangan daripada syarikat Faiza berupa wang tunai untuk kegunaan harian makcik sekeluarga lah. Semoga sedikit sebanyak dapat membantu. InsyaAllah mudah-mudahan semua sihat. Ini ada naskah buku macam mana Faiza memulakan perniagaannya lah. Okay. Untuk mak ni, harapan apa? Untuk mak ni, saya minta untuk mak supaya mak sentiasa sihat. Dan jangan risaulah untuk saya ke depan lah untuk jadi tulang belakang keluarga. Untuk abang, saya doakanlah dia sihatlah, sentiasa sihat. Itu penting. Kalau tak sihat, tak boleh nak buat apa kan. Semoga ada sinar menanti buat Muzira sekeluarga. Kepada penonton bersamamu yang ingin berkongsi rezeki, boleh layari Facebook Bersamamu TV3 untuk maklumat lanjut. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak seribu. Setiap